Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Qariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis membaca surah Yasin dan tahlil 100 hari kemangkatan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Majlis diadakan lewat petang tadi di Jami Asri Hassanil Bolkiah Kiarong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Lela Ceteria Sahibun Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara, Pangeran Haji Abu Bakar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat sama paduka-paduka anakanda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Yang Berhormat Pihin juga mengimamkan sembahyang sunat hajat. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil 100 hari kemangkatan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah juga diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Di daerah Blaid, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaid. Hadir Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Blaid. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong. Hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Program lawatan Masjid 1442 Hijrah memberi peluang kepada masyarakat bukan Islam mengenali ibadah-ibadah yang dilakukan dalam Islam. Butiran mengenainya menyusul selepas petikan titah ini. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19, tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan, manakala 6 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, dalam siarannya Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 180 dengan kes sembuh seramai 171 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 39 kes. 500 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 12,248 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 305 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 91,879 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Berikutan dengan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan mengenai pengembalian semula perkhidmatan klinik kesihatan ibu dan anak bagi Pusat Kesihatan Brakas untuk beroperasi semula di Pusat Kesihatan Brakas. Perkhidmatan klinik tersebut akan bermula esok 1 Februari 2021. Orang ramai yang di bawah tadahan perkhidmatan klinik berkenaan adalah dikendaki untuk menghadiri perjanjian di Pusat Kesihatan Brakas. Di samping itu, perkhidmatan klinik kesihatan ibu dan anak bagi Pusat Kesihatan Pengkalan Batu juga telah beroperasi semula di Pusat Kesihatan Pengkalan Batu bermula 4 Januari lalu. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Dalam meningkatkan dakwah serta menzahirkan corak kehidupan Islam di negara Brunei Darussalam, terutama kepada golongan masyarakat yang bukan beragama Islam, Urusetia Program Keagamaan Belia Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Belia Mu'alaf Ash-Shahadah pagi tadi mengadakan program lawatan Masjid 1442 Hijrah di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara pengisiannya termasuk kelas-kelas khusus berkaitan dengan Islam iaitu penulisan Jawi, Golden Age of Islam, Storytelling for Kids, Islamic Architecture, Stories from Quran dan Our Stories iaitu sesi perkongsian pengalaman masuk Islam dari Belia Mu'alaf Ash-Shahadah. Lebih 100 orang termasuk jemputan keluarga-keluarga mu'alaf mengikuti program ini. Program yang merupakan aktiviti tahunan Belia Mu'alaf Ash-Shahadah ini juga bertujuan memberi peluang kepada golongan masyarakat yang bukan beragama Islam untuk melihat masjid secara dekat dan mengenali ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang Islam. Koperasi Serbaguna Persatuan Buhur KSPB Kampung Jerudong Berhad mencapai keuntungan bersih sebanyak RM240,570.63 bagi tahun kewangan yang berakhir pada 30 Jun 2019-2020. Dengan pencapaian itu, setiap pemegang saham menerima keuntungan bersih sebanyak 40%. Perkara tersebut dinyatakan oleh Awang Haji Arif bin Abbas, pengerusi KSPB, semasa mesyuarat agung kali ke-23 koperasi berkenaan pagi tadi.
Mesyuarat yang berlangsung di Dewan Sekolah Rendah Jerudong ini dihadiri oleh lebih 100 orang ahlinya. Beberapa agenda yang dirancang telah dibincangkan semasa mesyuarat termasuk pengesahan kunci kira-kira dan melantik ahli-ahli lembaga pengarah sesi 2020-2021. Dan keramaian ahli 383 orang badan bukan kerajaan ini bermatlamat memajukan kepentingan sosioekonomi dan meningkatkan pendapatan ahli-ahlinya. Pada tahun 2020, seramai 436 orang dicatatkan memeluk agama Islam di negara ini, meningkat berbanding pada tahun 2019 iaitu hanya 349 orang. Sehubungan itu, petang tadi, seorang warga negara Filipina memilih agama Islam dengan melafazkan ikrar pengakuan Islam 2 kalimah syahadah pada satu majlis pengislaman. Majlis berlangsung di Kampung Bulaut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Saudara baharu berumur 43 tahun tersebut memilih nama Islamnya sebagai Huwaida Yasira Francisco binti Abdullah. Beliau merupakan salah seorang pekerja di syarikat swasta di negara ini. Pusat Dakwah Islamiah dalam Perangkaan Keramaian Masuk Islam menyatakan tahun ini 19 orang saudara baharu dicatatkan di daerah Brunei Muara. Tahun Baharu 2021 turut membawa makna kepada seorang lelaki warga negara Filipina yang melafazkan 2 kalimah syahadah semalam. Majlis pengislaman berlangsung di Taman Seri Kemuning, Jalan Jerudong. Allah ilaha illallah wa Saudara baharu tersebut memilih nama Islamnya Muaz Kalwak bin Abdullah. Lafaz kalimah syahadah saudara baharu tersebut dizahirkan di hadapan pegawai-pegawai dari Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Pengiran Haji Haslina Suryani binti Pengiran Haji Piut, penguasa dakwah dan tabligh Pusat Dakwah Islamiah. Persisiran pantai Kampung Penabai Kuala Tutong menjadi tumpuan bagi penggiat kaki-kaki pancing yang menyertai dalam pertandingan memancing anjuran Majlis Perundingan Kampung Penabai Kuala Tutong pagi tadi. Lebih 160 peserta dari keempat-empat daerah menyertai pertandingan tersebut. 3 kategori dipertandingkan iaitu kategori pemancing yang dapat menaikkan ikan terberat, kategori pemancing yang dapat menaikkan ikan tercepat dan kategori pemancing yang dapat menaikkan ikan dan memecahkan rekod yang telah dicipta pada tahun 2018 iaitu 11.9 kg. Awang Haji Yaakob bin Haji Ismail, pemangku Ketua Kampung Penabai Kuala Tutong, selaku pengerusi acara tersebut menjelaskan tujuan pertandingan diadakan. Tujuan kami mengadakan pesta memancing ini adalah untuk menyatu padukan dan mengeratkan lagi silaturahim di kalangan penduduk Kampung Penabai Kuala Tutong dengan ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Penabai Kuala Tutong. Dan selain daripada itu, kami berusaha untuk mengumpul pemancing-pemancing daripada seluruh negara untuk sama-sama bertanding di pantai Kampung Penabai Kuala Tutong ini. Penyertaan amat menggelakkan, iaitu saya menerima laporan daripada Urustia bahawa penyertaan ialah sebanyak 163 orang dan joran yang digunakan ialah sebanyak 200 batang joran. Harapan kami akan dapat meneruskan lagi pertandingan ini bagi memberi peluang kepada pemancing-pemancing dan insya-Allah kami akan mengadakan, barangkali dalam perancangan kami adalah setahun 3 kali untuk mengadakan pesta memancing ini bagi memuaskan hati pemancing-pemancing di negara inilah. Awang Sufian bin Ishak muncul juara dalam kategori terpantas dengan memperoleh ikan jenis utik seberat 0.14 gram. Manakala Awang Firdaus bin Kurar memenangi kategori ikan terberat dengan memperolehi ikan jenis utik seberat 0.18 gram.
Penyampaian hadiah kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, pemangku penolong pegawai daerah Tutong.